billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kasih pada pengurusi majlis yang dihormati DSP Ramlan bin Sami'un, Wakil Ketua Polis Daerah Damwangi, Ketua Bahagian dan pegawai-pegawai kanan yang dihormati Inspektor Khairul Nizam, Pengurusi Surau IPD Damwangi, Jawatankuasa Surau IPD Damwangi, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kita hadir malam ni kerana Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan sekalian, benda yang paling besar dalam kehidupan kita ialah mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Redha Allah ni akan diumumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kesemua ahli syurga telah pun berada di dalam syurga. Masuk syurga tak serentak, tuan-tuan. Masuk syurga berasingan. Ada orang masuk syurga satu kumpulan, ada orang masuk syurga seorang-seorang. Nabi pernah sebut manusia pertama langkah kaki masuk syurga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil tangan kanan Nabi memegang bahu Abu Bakar dan tangan kiri Rasulullah memegang bahu Umar. Masuk macam ni. Nabi pegang macam ni, masuk dalam solat. Kemudian Nabi kata ada dua orang kawan baik, dua-dua orang beriman, satu kaya, satu miskin. Kedua-duanya beriman kepada Allah, kedua-duanya banyak puasa, kedua-duanya banyak baca Quran, kedua-duanya banyak bersedekah, kedua-duanya banyak sembahyang malam. Ni, dua ni. Cuma bezanya hak satu ni gaji 1,000, Nabi faham ni. Nabi sebut miskin. Dan hak satu lagi ni gaji 30,000, kaya. Lepas habis timbang, hak miskin ni lintas titian sirat, dia masuk syurga dulu. Kata Rasulullah, kawan yang kaya tadi dan beriman, kaya dengan duit yang halal, kaya dengan harta dan pekerjaan yang halal, dia masuk syurga, tapi lewat sekerat hari. Menjaga kedah ni, lewat setengah hari. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, setengah hari tu berapa lama? Nabi pun jawab, 500 tahun. Selepas 500 tahun, barulah si miskin kawan yang beriman tadi ni jumpa kawan dia masuk. Lalu dia berkata, aku ingatkan kamu dah tak dimasukkan oleh Allah dalam syurga, kerana bezanya jarak kamu dan aku yang tidak berharta ini masuk syurga terlebih dahulu dari kamu. Tak lama, tuan, 500 tahun je. Maksudnya masuk tak serentak. Ketika semua dah masuk, ada satu hari semua masuk.
Nabi kata, sehinggakan Allah tunjuk kepada aku lelaki terakhir merangkak keluar daripada neraka masuk syurga. Tuan-tuan faham ni? Saya nak sebut, nak cerita bahawa masuk syurga itu tak sama waktu. Yang paling bersih, yang paling banyak redha Allah, yang paling ikhlas dalam kehidupan, yang paling kurang dosa dengan orang lain, yang itulah yang paling cepat masuk dalam syurga. Lelaki terakhir, kena buat filem bah, lelaki terakhir neraka. Kita tuan-tuan, kita ni selama mana Islam mengaku bahawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan sekali-kali petikai agama Islam, jangan sekali-kali pernah menyalahkan Allah dan Rasul, sentiasa bersama dengan kumpulan ramai para ulama. InsyaAllah kalau masuk neraka pun Nabi sebut mereka akan dikeluarkan oleh Allah satu hari nanti. Jangan murtadnya. Jangan murtad, jangan syirik. Jaga iman yang Allah bagi. Kalaupun iman itu berbaki di akhir hayat kita, walaupun sebesar biji sawi, yang kalau diletakkan di atas timbangan, biji sawi itu tidak menggerakkan jarum timbangan itu kerana kecil dan ringannya biji sawi itu. Nabi kata, kalau tinggal besar tu pun akidah dan iman dalam hati kamu, beruntunglah kamu, kerana Allah akan mengeluarkan seluruh manusia yang berada dalam neraka yang berbaki, walaupun sebesar itu imannya dalam hati dia. Jaga elok akidah kita. Kata Nabi, aku kenal satu orang lelaki. Saya baca cepatlah hadis ni sebab malam ni saya Q9 saya berhenti. Boleh 8.10 ataupun 8.45 kah, 8.50 kah, sentuhlah tengok Q9. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan 3 hadis. Ini hadis pertama. Tuan-tuan pernah dengar? Ni semua cerita ni masyhur. Semua berkait dengan menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, kata Rasulullah, aku kenal rupa satu orang lelaki yang terakhir keluar daripada neraka. Ayat mudahnya tuan-tuan, bahasa mudahnya, orang yang paling sikit pahala dalam syurga, dia ni lelaki ni. Nabi kata, aku kenal dia. Seolah-olahnya Allah tunjuk ke Rasulullah peristiwa itu. Banyak tuan-tuan peristiwa akhirat dalam di padang mahsyar, di barzakh, dalam neraka, dalam syurga yang Allah perlihat kepada Rasulullah banyak. Jangan pelik, itu biasa. Nabi pernah solat, Nabi nampak syurga. Hadis sahih. Banyaklah. Dalam hadis ni Nabi kata, aku kenal rupa lelaki itu. Bukan sebab Nabi kenal dia di dunia, tapi sebab Nabi nampak dia, Allah tunjuk rupa lelaki ni. Jangan berdoa nak jadi lelaki ni sudah. Duduk berapa lama dah tu dalam neraka, dia dah duduk wallahu alam berapa juta tahun lelaki ni. Yang paling sedikit amalannya lelaki ni lah. Kata Rasulullah, dia pun keluar rabat. Orang Kedah kata rabat sebab dia panjat. Panjat sebab neraka ni dia bergaung, dia dalam macam ni, di dalam di bawah. Jadi yang nak keluar daripada neraka, dia kena panjat. Laki ni dia panjat sampai di atas. Masih ada api yang menyambar-nyambar lelaki ni.
Nabi sebut wa tasfa'uhu an-naru marrah. Dalam dia duduk panjat tu, naik api sikit belah ni, sikit belah ni, menyambat dia. Kemudian dia pun berjaya keluar daripada neraka. Dia pun keluar daripada neraka. Dia kata, alhamdulillah, syukur kepada Allah yang menyelamatkan aku daripada kamu, api tadi. Kemudian dia menuju ke titian sirat. Ni perjalanan semua orang. Semua kena naik titik sirat. Kadang-kala dia berjalan, kadang-kala dia merangkak, kadang-kala dia menyulur. Betul ke menyulur? Tuan faham tak? Yang kat bawah macam askar kan? Orang Kedah kata menyulur. Dia berjalan, kadang dia jatuh, kadang dia merangkak, kadang di bawah, nak sampai ke syurga. Akhirnya lelaki terakhir neraka ini, dia duduk di depan pintu syurga tapi jauh dari pintu syurga. Dia nampak pokok yang besar. Pokok tu rindang. Di bawah pohon itu mengalir air yang cantik. Ni belum syurga tuan. Dia tengok pokok besar, bawah tu ada sungai. Dia kata, ya Rabb, wahai Allah. Kita tengok perbuatan ni, wahai Allah, adnini min tilka syajarah. Boleh tak aku nak dekat dengan pokok tu? Bukan dalam syurga tuan, di luar syurga, di taman syurga, sebelum masuk pintu. Ya Allah, boleh tak dekatkan aku dengan pohon besar itu? Aku nak duduk dan berteduh di bawah teduhannya, dan juga minum air yang mengalir di bawah pohon itu. Nabi pun izinkan, Allah SWT, maafkan saya, Allah SWT izinkan dia pun duduk bawah pohon tu. Bila sampai dekat pokok tu, bila sampai dekat pokok yang rendang tadi, dia pun rehat, dia pun duduk. Selepas dia rehat, berteduh, dia minum, dia dongakkan kepala dia, depan sana lagi dia nampak satu pohon lebih besar. Dia kata, ya Allah, boleh tak dekatkan aku dengan pohon yang lebih besar itu untuk aku berteduh di bawahnya dan minum airnya? Allah pun sebut, wahai anak Adam. Yang ni permintaan yang kedua, hadis sahih ni. Wahai anak Adam, kalau aku bagi permintaan kedua ni, kamu akan minta yang ketiga. Maka dia pun kata, tidak ya Allah, aku berjanji nak yang tu je. Perangai manusia, mula minta nak naik gaji 2,500. Allah Ta'ala pun bagi 2,500. Dia kata, kalau 3,500 boleh pergi kuliah ya Allah, dan pergi kuliah maghrib. Duk mohon dengan Allah, ya Allah, tambahkanlah rezeki. Allah Ta'ala naik pangkat, dapat 3,500, tak pergi juga kuliah maghrib. Sampai lelaki terakhir ni, bila dia minta yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dekat dia, wahai anak Adam, kalau aku bagi yang kedua ni, kamu akan minta yang ketiga. Dia kata, ya Allah, aku janji tak minta yang ketiga. Allah Ta'ala pun izin, dia berjalan pergi dekat, semakin hampir depan pintu syurga, di bawah pokok yang lebih besar, sungai yang lebih jernih. Siapa pernah berjalan di Eropah kan? Tuan-tuan tengok pokok dengan sungai dia sejuk, dengan ikan, dengan ni ada warna ni, bukan warna macam teh ais di sungai kita. Saya pernah ke Jepun 11 hari macam tu. Seluruh sungai Jepun, utara sampai ke selatan, warna gini. Naik Shinkansen tu, kita tengok di luar tu, tengok, subhanallah. Dia pun sampai yang kedua, dia pun minum, rehat. Dia dongak kepala dia. Kata Rasulullah, dia nampak pohon yang lebih besar daripada pohon yang kedua dan pertama,
dia nampak di bawah tepi pohon itu sungai yang lebih luas dan lebih jernih daripada sungai pertama yang kedua. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak ke pokok tu? Nampak tak? Tak sanggup janji. Nabi nak bagi tahu betapa Allah tak pernah berkira dengan manusia. Sebab itu Allah bagi nikmat kepada semua makhluk. Dia buat dosa berulang kali, dia buat 2 bulan lepas taubat, bulan ni buat pula, kemudian buat lagi, kemudian buat lagi. Allah tak terima taubat dia ketika mana dia jujur dengan Allah. Tuan-tuan tengok, dekat nak masuk syurga sampai kali kedua pun dia tengok pokok ketiga, dia kata, ya Allah, boleh tak tolong dekatkan aku dengan pohon yang ketiga itu? Allah kata, bukankah tadi kamu telah berjanji untuk tak minta yang ketiga? Dia kata, ya Allah, pokok tu lagi besar, sungai dia lebih luas. Kasih Allah dekat manusia ni, Allah izinkan pergi. Tapi jangan minta yang keempat. Jangan minta. Laki ni berjalan semakin hampir. Pohon itu pohon yang paling dekat dengan pintu syurga. Lebar pintu syurga itu seperti mana jaraknya daripada bumi nak menuju ke langit. Luas. Bila dia sampai di pohon tu, dia duduk di bawah teduhan pohon besar itu, dia minum daripada sungai di bawah pohon itu. Kemudian dia mendengar bunyi riuh rendah penduduk syurga. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak masuk dalam? 2 kali mungkin janji depan Allah. Allah Ta'ala kata, silakan. Lelaki yang paling sikit pahalanya dalam syurga, bila dia masuk, kata Rasulullah, yukhayyalu ilaihi annaha mal'ah. Allah bergurau dengan lelaki ini. Tuan-tuan tengok, Allah bergurau dengan lelaki ini, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggambarkan seolah-olah syurga sudah penuh. Ni teks saya baca tu yang Nabi sebut tu. Fayukhayyalu ilaihi, Allah sengaja menggambarkan annaha mal'a, seolah-olah syurga itu penuh. Dia masuk, dia pusing syurga yang maha luas tu, dia tengok penuh. Dia keluar. Dia kata, ya Allah, innaha mal'a, Rabbi innaha mal'a. Ya Allah, penuh. Allah Ta'ala kata tak penuh. Masuk. Dia pun masuk kali kedua, kemudian dia keluar. Dia masuk kali yang ketiga, kemudian dia keluar. Dia kata, Rabbi innaha mal'ah. Allah, wahai Tuhan, syurga itu telah penuh. Kemudian kata Rasulullah, Allah tanya soalan terakhir kepada dia. Ingat tak dulu ketika hidup di dunia dulu? Tuan-tuan sekalian, saya dan kita semua akan ingat saat ini. Hari kita masuk syurga nanti seperti mana malam ini. Tuan-tuan ingat nombor telefon tuan-tuan, alamat tuan-tuan, email tuan-tuan, password tuan-tuan, pekerjaan tuan-tuan, nama tuan-tuan. Begitulah maklumat yang akan tuan-tuan bawa ketika melangkah kaki masuk dalam syurga. Yang ulama, kekal ulama sampai dalam syurga. Kemudian laki ni pun ingat. Kemudian Allah suruh dia minta. Dia pun teringat nak minta jadi macam siapa yang paling mewah di atas muka bumi ni. Kemudian kata Allah, aku berikan kepada kamu lelaki yang paling bawah darajahnya di dalam syurga, paling rendah, seperti kekayaan sebuah bumi, 2 kali ganda, 3 kali ganda, 4 kali ganda, kata Rasulullah, sehingga Allah sebut 10 kali ganda. Lelaki itu kata, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Wahai Allah,
Kenapa mempermain-mainkan aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Dia ingat Allah melawak dengan dia, nak bagi sebanyak itu kekayaan. Takkanlah satu orang laki-laki yang paling rendah martabatnya di dalam syurga mendapat kekayaan seperti memiliki 10 kekayaan bumi ini. 10 kekayaan bumi ini. Sehingga dalam hadis tu dia sebut kepada Allah, ya Allah, kenapa mempermainkan aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Karena dia tak percaya yang Allah nak bagi kat dia. Tuan-tuan, yang tu ialah lelaki terakhir. Ketika itulah Rasulullah SAW ketawa, sebab tengok dia tak percaya. Akhirnya Allah pun bagi dia masuk. Dia pun masuk ke dalam syurga. Dia kata, tidak ada orang yang diberikan kekayaan dan kemewahan seperti mana aku dapat pada hari ini. Padahal dia orang, padahal dialah yang paling sedikit nikmatnya dalam syurga. Dia melangkah kaki masuk ke dalam syurga dalam keadaan dia yakin, dia kata tidak ada manusia yang lebih banyak diberi nikmat dan kemewahan lebih daripada aku. Dia rasa dia merasakan dirinya. Itu yang pertama. Apabila satu orang dia mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Bila laki-laki ni yang terakhir ni masuk dalam syurga, maka cukuplah bilangan ahli syurga. Yang mana di dalam neraka bermaksud mereka pernah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan takkan keluar buat selama-lamanya. Tuan-tuan renung ayat ni. Tuan-tuan renung ayat ni. Ayat yang Allah sebut manusia-manusia yang duduk dalam neraka diseliputi api selama-lamanya dalam tu. Hidup kau mati ustaz? Allah jawab, la yamutu fiha wala yahya. Kan surah Al-A'la, la yamutu fiha wala yahya. Mereka hidup pun tidak, mati pun tak sempat. Hidup tak sempat, mati tak sempat. Setelah laki-laki ni masuk ke dalam syurga, maka sempurnalah bilangan ahli syurga keseluruhan. Waktu itulah Allah Subhanahu wa taala panggil semua penduduk syurga untuk berhimpun di satu tempat. Ni akan berlaku ni. Panggil duduk di satu tempat. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada semua ahli syurga bahawa sesungguhnya aku telah redha dengan kalian. Setelah Allah Taala tanya, ada lagi tak nikmat yang kalian inginkan? Penduduk syurga jawab, ya Allah, kami telah mendapat sihat yang tak sakit selama-lamanya. Ya Allah, kami telah mendapat mulia yang tak hina selama-lamanya. Ya Allah, kami telah kaya dan takkan miskin selama-lamanya. Ya Allah, kami bahagia dan tak pernah sedih selama-lamanya. Nikmat apa lagi ya Allah yang kami inginkan? Ketika itu Allah sebut, al-yawm, hari ini aku redha kepada semua kalian dan aku tidak akan murka selama-lamanya. Maka redha Allah lagi tinggi daripada syurga. Kita hidup untuk cari redha Allah, kita kerja untuk cari redha Allah, kita makan untuk cari redha Allah, kita tidur untuk cari redha Allah, kita berpakaian untuk mendapatkan redha Allah, kita berkenderaan untuk mendapatkan redha Allah. Mulai hari ini, apa saja pekerjaan yang kita buat untuk mendapatkan redha Allah. Satu, kisah kedua. Kisah kedua masyhur, semua orang pernah dengar, tapi saya urai sikit saja. 3 orang lelaki masuk ke dalam gua. Hadis ni hadis sahih, panjang hadis ni. 3 lelaki-lelaki ni dalam perjalanan nak pergi ke satu tempat, singgah masuk ke dalam gua.
masuk ke dalam gua, rehat, tiba-tiba bergolek satu batu besar, tutup pintu gua, tak boleh keluar. Tuan-tuan tak boleh bayang macam mana. Di negara Arab, tuan-tuan, Mesir, Jordan, Palestin, Iraq, Syria, Lebanon. Saya belajar di Syria. Bila saya pergi meronda di padang pasir, naik bukit dia, kosong lah. Bukit dia bukan ada pokok-pokok macam kita, kosong ni. Bukit dia kosong. Samudi pun sama, macam tu lah. Bila jumpa gua, tuan-tuan, kita pun seronok. Sebab apa? Sebab di Malaysia kalau gua ni boleh pergi teroka, dalam, tinggi, luas. Bila masuk gua di sana, kita masuk 2 minit keluar. Pasal apa? Sikit lah. Bahkan bukan 2 minit, 2 minit tu lama lah. Ni cuba-cuba tuan-tuan berjalan dari sini, 2 minit masuk dalam. Dia gua dia, tuan-tuan yang pernah naik gua Hira. Dekat mana gua Hira? Sikit lah. Yang naik gua Thur di Mekah, gua Thur sama, sikit. Dia tak dalam, tuan-tuan. Dia sikit, masuk sikit je. Dalam 2 meter je dalam, 3 meter dalam. Kemudian batu. 3 orang ni, Rasulullah cerita, 3 orang ni bukan berlaku pada zaman Nabi, umat Nabi lain. Umat Nabi lain. Dan kesemua kisah-kisah yang lalu Nabi dapat tahu daripada Jibril alaihissalam. Ini jawapan kan. Malaikat Jibril kan daripada sebelum Nabi Adam. Maka Malaikat Jibril tahu keseluruhan cerita yang berlaku kepada semua umat. Jibril tahu alaihissalam. Jadi Jibril cerita, ni kisah ni juga diceritakan oleh Jibril alaihissalam. 3 orang ni musafir masuk dalam gua nak rehat, bergolek satu batu, tutup pintu gua. Kita kata takkan dia tutup tepat, ustaz. Takkan tepat tutup pintu tu. Benda ni boleh jadi macam budak-budak Thailand yang masuk dalam gua tu. Berapa belas hari? Berapa belas hari tau duduk dalam tu. Masuk, kemudian ayam naik tak boleh keluar. Kita kata macam mana tu? Macam mana apa jadi? Dia gua macam tu. Bila masuk dalam tu, dia tinggi ada rendah, ada tinggi ada rendah. Hujan turun, naik ayam. Nak keluar tak boleh. Kena berenang jarak yang jauh, 100 meter lebih. Selam. Siapa nak selam? Nak kena selam tu jauh. Tu yang berlaku tu kan, di Thailand tu. Jadi yang berlaku pada 3 orang ni umat Nabi terdahulu yang beriman dengan Allah, masuk rehat, batu jatuh, sakhrah, Nabi sebut dalam hadis tu, tutup pintu gua. Tak nampak langsung cahaya. Bila dah tutup pintu gua, batu tu besar, 3 orang tolak tak bergerak. Tuan-tuan, dia kalau dekat meja ni, tuan-tuan, jalan batu kan, dekat meja ni jalan ni meja ni. Maksudnya kita boleh bayang batu tu, pintu gua mungkin saat ni tolak batu. 3 tolak, tak berjalan langsung. Punyalah besar batu tu. Akhirnya ketiga orang duduk termenung. Nak tunggu sampai bila? Kalau ada handphone boleh WhatsApp, telefon kan? Tak ada. Nak tunggu sampai bila? Maksudnya tunggu dalam gua tu dan mati perlahan-lahan. Mati ya. Akan mati. Makan apa yang ada, habis bekalan makanan, hari pertama, hari kedua, lepas seminggu, 2 minggu, mati. Di 3 orang ni duduk. 1 orang bercakap. Ini semua orang tahu, saya ringkaskan. 1 orang pun bercakap. Dia kata, kita bermunajat kepada Allah, tiap-tiap orang sebutkan satu amal baik yang dia pernah buat dalam hidup dia yang paling ikhlas kepada Allah. 1 orang ni dia cadang, 3 beriman. Dia cadang, dia kata, jom kita bermunajat kepada Allah, masing-masing daripada kita ni sebut satu amalan ibadat, amal benda baik, kebaikan yang paling ikhlas yang kita pernah buat dalam hidup kita.
Hak pertama kau sebut, ya Allah, aku ada ibu dan ayah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak pernah melebihkan sesiapa di dalam muka bumi ini melainkan mendahulukan ibu dan ayah aku. Hak seorang ni. Sehinggalah pada satu hari, ya Allah, aku keluar, aku lambat bawa balik makanan dan juga susu. Apabila aku lewat pulang, ibu dan ayahku, ya Allah, telah pun lena. Ni munajat ni. Lalu makanan yang aku bawa tadi, aku tidak berikan kepada orang lain. Aku tunggu dengan memegang makanan itu di samping ibu dan ayahku yang lena, sehinggalah kedua-duanya bangun pada keesokan pagi. Dan mereka lah yang pertama sekali aku berikan makanan itu. Ya Allah, sekiranya berbakti aku kepada ibu dan ayah aku ini mendapat tempat dan diridai olehmu, maka gerakkanlah batu ini. Kita tengok. Habis dia sebut doa dia, ya Allah, sekiranya benda yang aku buat ni dapat redha kamu, ni redha ni. Maksudnya Allah restu, Allah redha, Allah setuju, Allah suka, Allah terima. Ya Allah, bukalah pintu batu ni. Kata Rasulullah, batu itu bergerak kerana Allah redha dengan perbuatan lelaki itu, akan tetapi mereka masih belum boleh keluar. Batu tu dia keluar sikit je, so tangan nak keluar tak boleh. Yang nombor dua angkat tangan, dia kata, ya Allah, aku ada seorang sepupu wanita yang paling cantik di daerah kami, dia lah. Ya Allah, aku pernah teringin untuk bersama dengan wanita tercantik itu, akan tetapi dia menolaknya. Setelah beberapa tempoh, ya Allah, wanita itu datang dan aku menetapkan kepadanya untuk memberikan sekian dinar emas untuk aku meniduri wanita tersebut. Lalu dia bersetuju. Ini lelaki kedua ni. Ya Allah, ketika aku telah pun menyerahkan wang itu kepada wanita tercantik itu, nak darah ni, wanita tercantik itu, aku telah pun berada bersamanya di dalam bilik, dan aku telah pun berada di antara kedua pahanya. Lalu wanita itu pun bercakap, ittaqillah, takutlah kamu dengan Allah, wala tafuddal khatama illa bihaqqih, janganlah kamu menggunakan sesuatu kecuali kamu telah melakukan hak-haknya. Perempuan tadi duduk di antara dua paha dah, maksudnya tak dalam bilik dah, duduk di antara dua paha dah. Wanita tu kata, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, jangan gunakan sesuatu kecuali kamu telah membayar dan melalui hak-haknya. Dia kata, lelaki ni kata, ya Allah, aku tinggalkan wanita tercantik itu. Boleh buat tak? Tak dah. Kalau dalam bilik tak dah. Kalau buat luar boleh pejam mata tu, duduk astagfirullah, astagfirullah, sebelah tengok juga. Lawa semua dia tak. Segok lah. Sebut macam ni, sebut pungkuk buntut macam mana, dia sebut dalam hati dia, geram. Tu kat luar, kalau duduk dalam bilik tak tolak dah. Laki ni hak duduk geram lama dah dengan perempuan ni. Lepas berapa tahun baru perempuan ni datang, dia pun banyak duduk dalam bilik dah, duduk di celah paha dah. Wanita ini yang beriman, tetapi waktu tu begitu terdesak, dia kata, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Laki ni tinggal. Dia kata, ya Allah, aku tinggalkan wanita itu kerana-Mu, ya Allah. Sekiranya amalan itu diridai oleh-Mu, ya Allah, buka dan gerakkanlah pintu batu yang menutupi gua ni. Dia jatuh tangan, batu tu bergerak. Kata Nabi, akan tetapi belum cukup untuk mereka keluar.
masuk sikit badan. Yang ketiga, berdoa. Yang ketiga ni kata, ya Allah, ada seorang lelaki dahulu bekerja dengan aku. Tengok tuan, tiga-tiga ni pupus di akhir zaman ini. Tiga-tiga ni tak banyak dah yang berbakti dengan mak ayah. Tak banyak dah yang boleh lari daripada zina, bahkan berzina dengan suami orang, berzina dengan isteri orang. Dan yang ketiga ni amanah harta. Laki ni dia kata, ya Allah, dulu ada satu orang bekerja dengan aku. Dia kerja, kemudian satu hari dia hilang. Kan? Macam hari ni lah, kerja-kerja elok pun hilang. Pasport dia hilang. Laki ni, tuan ni, token ni, yang berdoa ni bos, manager. Tapi manager beriman. Nak cari kat mana tuan? Manager beriman hari ni. Dia kata, ya Allah, lelaki ini hilang satu hari tanpa sempat aku membayar gajinya yang terakhir. Hak bulan last bulan. Lalu duit itu, ya Allah, aku beli kambing. Lalu aku biarkan kambing itu. Kemudian aku beli unta, aku biarkan unta itu. Kemudian aku beli lembu, aku biarkan lembu itu. Sehinggalah kambing, unta dan lembu itu memenuhi padang rumahku. Tiba-tiba, ya Allah, satu hari lelaki ni datang kepada aku. La ilaha illallah. Mai balik. Tuan, kambing, unta, lembu, Nabi sebutlah hadis ni, penuh satu kandang tu. Berapa masa ambil? Setahun dan ke? Tak dan. Kita kata 5 tahun. Nak ambil duit gaji ni sebulan je. Bukan hak dia kerja 10 tahun, sebulan je dia mai balik. Nak kata hak kawan ni pun punya kira ni. Hak kawan mai balik ni, tuan, dia mai balik. Laki-laki ni dia pun kata, ya Abdullah, tuan, addi ilayya ajri. Ingat tak dulu ada gaji sebulan saya tak ambil? Tuan kata, ya, ada sebulan. Boleh tak hari ni nak minta hak gaji tu? Gamak hutang banyak kot, sampai tak tahu nak pergi mana dah. Teringat dulu, dulu ni kerja, lepas tu pinjam orang tu, tak ada ambil gaji kan, kena ligat dengan polis, lari kan, tak main lah. Duit sebulan tak ambil. Dia pun main balik. Dia kata, tuan ingat tak saya ni? Tuan dia kata, ya, ada gaji terakhir tak ambil. Dia kata, hari ni saya nak main, nak minta hak gaji dulu ni lah. Tuan tu dia pegang tangan pekerja dia. Pekerja dia tu tuan, pegang tangan dia bawa. Dia kata, nampak tak satu padang ni, unta, lembu dan juga kambing yang memenuhi satu padang ni. Dia kata, nampak semua ni harta kamu. Laki ni pun kata, tuan, saya nak minta gaji akhir saja, bukan nak suruh tuan perli saya. Ni Nabi sebut ni, saya nak minta gaji last, bukan nak suruh tuan perli kata kat saya. Tuan tu kata, tidak, kesemua ini harta kamu yang telah aku biarkan. Kata Rasulullah, fa'akhadahu kullahu, dia ambil semua, tak tinggal seekor pun. Kata hak lelaki ni, hak ni pun perangai kan, dah bagi semua, ambil semua. Fa'akhadahu kullahu, Nabi kata semua dia ambil, tak tinggal langsung. Dan kawan ni pun ikhlas, dia biarkan harta itu kerana nak redha Allah, jaga amanah. Dia tahu kalaupun seekor akan disoalkan berpuluh-puluh tahun oleh Allah di padang mahsyar. Kalaupun seekor. Tuan, laki tu rumpi yang tuan kat manager ni, dia berdoa, dia kata, ya Allah, kalau perbuatan aku itu mendapat redha-Mu, gerakkanlah batu yang menutup pintu gua ni. Kata Rasulullah, batu tu gerak sehingga membuatkan ketiga-tiga boleh keluar. Dah nampak kan?
menyimpan satu amalan yang paling besar dalam hidup kita. Kena ada setiap orang. Apa benda yang dia nak tampilkan kepada Allah ketika Allah soal dia satu hari nanti, apa benda yang paling besar yang pernah kamu buat kerana aku dalam hidup kamu? Makan aku bagi, sihat aku bagi, pandangan mata aku bagi, berdegup jantung kamu aku bagi, boleh berjalan setiap hari aku bagi. Apa yang pernah kamu lakukan yang paling besar kerana aku dan untuk aku? Cuba fikir malam ni. Balik lagi, jalan ke, naik kereta ke, arti ke, naik motor ke, apa yang pernah kita beli? Yang terakhir kan, untuk malam ni semua hadis sahih. Jangan risau. Ada ribu kisah bagaimana orang dahulu meletakkan redha Allah yang paling tinggi dalam kehidupan mereka. Hak ni salah satu kisah. Hadis ni hadis sahih, sanad dia hasan. Hasan lah, sanad dia hasan. Bawah pada sahih sikit, masih lagi A. Kisah ni ringkas je, 5 minit betul habis. Mana lepas 50 dah cukup. Kisah ni tuan-tuan ringkas, iaitu tukang sikat rambut anak perempuan Fir'aun. Dia ni bukan anak perempuan Fir'aun, tukang sikat rambut kepada anak perempuan Fir'aun. Fir'aun mana Ustaz? Fir'aun hak Nabi Musa tu lah, makhluk yang paling zalim atas muka bumi ni. Dia Fir'aun tu yang paling engkar dengan arahan Allah, yang paling zalim atas muka bumi ni, yang paling angkuh, sehingga dia sebut ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling, yang maha tinggi. Ni Fir'aun ni. Dia ada tukang sikat, Arab panggil tukang sikat masyitah. Masyitah tu bukan nama kawan tu, tapi nak mudahkan cerita, kita kata nama dia masyitah. Mishtul sikat, masyitul tukang sikat lelaki, masyitah tukang sikat wanita. No? Fir'aun ni tak usah cerita lah, dia punya kekayaan dia panjang lah. Kalau cerita Fir'aun ni, punyalah kaya dia ni. Kira dalam istana dia tu tukang sikat asing. Seorang tukang sikat, gunting kuku seorang, tukang sikat seorang, macam-macam tukang lah. No? Kita seorang tu lah 20 tukang dia buat kerja kan, semua dia. Betul. Jadi tukang sikat ni tidak disebutkan nama dia dalam hadis-hadis yang sahih, cuma nak mudahkan disebut masyitah. Dia beriman dengan Nabi Musa alaihissalam, beriman. Termasuklah isteri Fir'aun, salah seorang isteri Fir'aun yang bernama Asia, bukan Aisyah, bukan Anisha, no, Asia. Asia ialah isteri Fir'aun yang sah. Dia beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tukang sikat ni satu hari, dia perempuan lah, dia sikat rambut anak perempuan Fir'aun. Sikat, kemudian sikat terlepas. Bila dia nak ambil, dia kata Bismillah, Bismillah, dia ambil. Tuan-tuan tengok ha? Sama ha? Sunnah para rasul yang sama ke semua rasul ialah nak melakukan apa sahaja dalam kehidupan mereka, Bismillah. Buka pintu kata Bismillah, nak buka buku Bismillah, nak sarung baju Bismillah, nak pakai slipper Bismillah, ambil pisau nak potong bawang Bismillah. Orang yang amal sahaja yang tahu apa kelebihan memulakan sesuatu pekerjaan itu dengan perkataan Bismillah, dengan nama Allah. Tuan-tuan tengok zaman Fir'aun, ajaran Nabi Musa
Masyidah ni jatuh sikat dia ambil bismillah. Lambang orang soleh apabila kamu tengok setiap pergerakannya bismillah. Apa pun dia nak buat bismillah. Bukan dia ingat mulut tuan, Allah gerakkan mulut dia. Hari ni tuan-tuan dapat ilmu ni, tuan-tuan ni adalah hati, ya Allah bantulah untuk aku amalkan ilmu ni. Allah akan bantu, Allah yang akan gerakkan hati, kemudian gerakkan anggota tuan-tuan untuk lakukan sunnah ini. Bila dia kata bismillah, anak perempuan Fir'aun tanya dekat dia, dekat Masyidah ni, Abi, tuan-tuan faham tak? Abi, Masyidah ni sebut dengan nama Allah. Anak perempuan Fir'aun tanya, ayahku ke? Nama Allah tu ayahku ke? Abi, ada tanda soal. Apakah dengan nama Allah itu, Allah itu ayahku? Masyidah jawab, la, bukan. Rabbi wa Rabbu abiki Allah. Tuhan aku dan Tuhan ayah kamu Allah. Anak tu kata apa? Anak Fir'aun kata, biru abi, saya pun nak mengadu dekat ayahku. Tunggu. Anak pun jahat, sama jahat. Dia kata tunggu, saya pun beritahu kat ayah aku. Dia beritahu kat ayah dia, Fir'aun pergi duduk depan Fir'aun. Siap lah tuan-tuan. Fir'aun ni saiz dia badan orang Melayu. Dia bukan besar macam Arab Mesir. Tuan-tuan tengok dia punya kerangka, tuan-tuan boleh tahu orang yang kecil. Panggil Masyidah, dia kata, ya fulanah, wahai fulanah. Fulanah ni bukan nama lah. Wahai fulanah, wa inna laki rabban ghairi, apakah kamu ada Tuhan selain aku? Dia lah, bukan saya. Tunjuk kot ni. Apakah kamu ada Tuhan selain aku? Ada Tuhan lain ke? Maka jawab Masyidah yang memendamkan, merahsiakan Islam dia selama ni. Dia kata na'am. Selama ni dia rahsiakan Islam dia. Hari itu dia sebut di depan manusia yang paling zalim di atas muka bumi ni, dia kata na'am, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Tak kira nak jadi apa pun, kali hari ni Rabbi wa Rabbukallah. Fir'aun kata, ikat dia ni, humban dia beserta kesemua anak dia dalam periuk besar yang diletakkan minyak yang menggelegak. Kelima-lima anak Masyidah dibawa, 5 ambil di rumah, bawa mai. Tanya Masyidah, Fir'aun tanya, nak keluar daripada agama ni ataupun tidak? Masyidah kata, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Fir'aun kata, bawa anak sulung dia, lempar dalam ni. Tuan-tuan tak boleh bayang pun lah. Satu periuk besar, letak minyak menggelegak, tolak masuk dalam tu. Berapa jam mati? Tak payah jam lah, 5 minit mati. Ambil anak sulung Masyidah, bawa, tolak. Ditolak anak sulung tadi, mati. Minyak menggelegak. Ada raja dulu dia guna air yang menggelegak, ada raja dulu dia guna minyak yang menggelegak. Kedua-duanya mati. Kedua-dua bahan tu boleh mematikan. Bawa anak yang kedua, tanya, wahai Masyidah, nak keluar daripada agama ni ataupun tidak? Dia kata, Rabbi wa Rabbukallah. Tuan-tuan, iman ni sudah pupus pada zaman ni, termasuk kepada saya yang sedang bercakap. Tuan-tuan nak cari iman ni? Tak ada. Tapi mesti ke arah itu. Bawa anak yang kedua, Rabbi wa Rabbukallah, tolak.
Masuk mati anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat, anak yang kelima, anak yang keempat silap. Anak yang kelima masih menyusu, maksudnya umur 2 tahun ke bawah. Tentera pun tolak dia ke depan. Wahai Masyidah, kalau kamu keluar dari agama ni kamu selamat. Dia jawab, Rabbi wa Rabbuka Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Tentera pun nak tolak dia, tapi dia duduk tahan. Fataqa'asat. Taqa'asat ni dia yang undur ke belakang, sebab dia duduk tengok anak ni. Tentera tolak dia ke depan, dia tolak ke belakang, dia tengok anak dia, sebab yang ni menyusu. Bila kali ketiga tentera tolak dia, anak ini bercakap, ya ummah, wahai ibu. Bayi ni, bayi tak boleh bercakap, tapi yang ni apa nama ni, karamah kepada Masyidah ni. Ya ummah iqtahimi, wahai ibu terjun. Sesungguhnya azab akhirat lebih besar daripada azab ini. Ini saatnya 5 saat ataupun 5 minit mati, kemudian insya-Allah berada dalam syurga. Dan itulah dalam malam Mi'raj, Nabi ronda masuk dalam syurga. Nabi bau wangi. Nabi tanya, wahai Jibril, wanginya bau ni milik siapakah wangi-wangian ini? Lawat Jibril, milik Masyidah dan anak-anak beliau. Apa yang berlaku wahai Jibril kepada mereka? Jibril pun cerita yang saya sebutkan tadi. Takat sekadar itu dulu ceramah pada malam ni. Semoga kita semua mendapat yang tiba daripada apa yang saya sampaikan, untuk sama-sama kita meletakkan bahawasanya dalam hidup ini yang paling besar sekali ialah mendapatkan redha Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa na'udzu min ila alladziina amanu wa tawassalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan pada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.